Hai semua, selamat pagi dan selamat kembali untuk bersua dengan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 1 bermasalah pembelajaran. Tajuk yang akan kita pelajari hari ini ialah tentang akuaria dalam unit 3. Saya, Cikgu Aileen. Untuk objektif pembelajaran hari ini, cikgu berharap pada akhir pembelajaran nanti, murid dapat mematuhi arahan dan peraturan asas di air serta mengenal pasti pakaian yang sesuai untuk dipakai semasa melakukan aktiviti air. Di sini cikgu nak ingatkan murid-murid tentang 3 aspek keselamatan yang perlu dititik beratkan ketika berada di kolam renang. Yang pertama sekali ialah murid-murid mesti patuhi segala peraturan asas ketika berada di kolam renang. Dan yang kedua, memakai pakaian renang semasa melakukan aktiviti air di kolam renang. Dan yang ketiga, sentiasa berada di bawah pengawasan orang dewasa semasa melakukan aktiviti air. Ketika berada di kolam renang, kamu akan terjumpa papan tanda ini untuk mengingatkan para pengguna kolam renang tentang peraturan asas yang perlu dipatuhi semasa berada di kawasan kolam renang. Simbol-simbol yang berwarna merah ini menunjukkan perkara ataupun tingkah laku yang tidak dibenarkan ketika berada di kawasan kolam renang. Simbol-simbol yang berwarna biru ini pula menunjukkan perkara ataupun tingkah laku yang dibenarkan ketika berada di kawasan kolam renang. Sekarang kita cuba teliti apakah perkara-perkara dan tingkah laku yang tidak dibenarkan di kolam renang. No pets. Maksudnya, tidak boleh membawa haiwan peliharaan ke kawasan kolam renang. No diving. Bermaksud, tidak boleh terjun ke dalam kolam kerana kamu boleh mengalami kecederaan dan ketinggian kolam itu mungkin tidak cukup dalam. Don't swim alone. Bermaksud, jangan berenang seorang-seorang kerana jika musibah menimpa diri kamu, siapakah yang akan datang menolong kamu nanti? Jadi, adalah bahaya jika kamu berenang seorang-seorang. No littering. Bermaksud, tidak boleh membuang sampah merata-rata. Kebersihan kolam renang adalah diutamakan. Don't run. Bermaksud, jangan berlari di kawasan kolam renang. Kamu mungkin akan jatuh dan cedera sebab sekitar kawasan kolam renang adalah licin. No smoking. Bermaksud, tidak boleh merokok. Semua sudah sedia maklum bahawa merokok membahayakan kesihatan kita.
No food. No drink bermaksud tidak boleh makan dan minum di kawasan kolam renang. Kita perlu utamakan kebersihan kolam renang. No peeing in pool bermaksud tidak boleh membuang air kecil di dalam kolam. Serupa juga, kita tidak boleh meludah ke dalam kolam. Jika nak membuang air kecil, kita harus gunakan tandas. No rough play bermaksud tidak boleh bermain secara kasar di kawasan kolam renang. Ini amat bahaya dan bila-bila masa sahaja kamu akan jatuh dan cedera. Sekarang, mari kita cuba teliti pula apakah perkara-perkara dan tingkah laku yang dibenarkan di kolam renang. Simbol ini menunjukkan masa kolam renang beroperasi. Jadi, kamu hanya dibenarkan berada di kawasan kolam renang dalam waktu ia beroperasi. Use restrooms bermaksud menggunakan bilik air atau tandas apabila kamu hendak membuang air kecil atau air besar. Use slippers bermaksud memakai slipper di kawasan kolam renang. Use cap and goggles bermaksud memakai topi renang dan goggle apabila hendak berenang. Be careful bermaksud berhati-hati ketika berada di kawasan kolam renang sebab sekitar kawasan kolam renang adalah licin. Use the stairs bermaksud menggunakan tangga di tepi kolam renang apabila hendak masuk ataupun keluar dari kolam renang. Shower before pool bermaksud basah dan bersihkan diri sebelum masuk ke dalam kolam renang. Children only with parents bermaksud kanak-kanak harus sentiasa berada di samping ibu bapa atau penjaga ketika berada di kolam renang. Use swimsuit bermaksud memakai pakaian renang apabila hendak berenang. Watch your children bermaksud ibu bapa atau penjaga harus sentiasa mengawasi anak masing-masing sewaktu di kolam renang. Semua peraturan kolam renang ini wajib dipatuhi oleh semua penggunanya demi menjaga kebersihan kolam renang dan keselamatan semua penggunanya. Di sini, cikgu akan tunjukkan beberapa contoh pakaian renang yang sesuai untuk dipakai oleh murid lelaki. Untuk berenang, kamu harus pakai goggle. Goggle dapat membantu kamu melihat dengan lebih jelas ketika berada di dalam air dan juga digunakan untuk melindungi mata kamu daripada berasa pedih kerana air kolam renang mengandungi klorin yang merupakan sejenis bahan kimia yang bertujuan untuk membasmi kuman. Selain itu, topi renang juga harus dipakai untuk melindungi rambut kita daripada mengalami
sebarang kerosakan disebabkan klorin dan juga supaya rambut tidak mengganggu penglihatan kita ketika berada di dalam air. Untuk berenang di dalam air, murid lelaki boleh memilih sama ada hanya memakai seluar renang sahaja ataupun memakai baju renang yang ada seluar. Pakaian renang adalah ketat dan berbeza daripada pakaian yang kita pakai setiap hari. Pakaian yang kita pakai setiap hari tidak sesuai dijadikan pakaian renang kerana ia longgar dan akan mengembang apabila kita berenang di dalam air. Ini akan mengganggu pergerakan kita ketika berada di dalam air. Sekarang, cikgu akan tunjukkan pula beberapa contoh pakaian renang yang sesuai untuk dipakai oleh murid perempuan. Sama seperti lelaki, ketika berenang, kamu harus pakai goggle dan juga topi renang. Bagi murid perempuan, kamu mesti memakai baju renang. Di sini, cikgu juga akan tunjukkan beberapa jenis alatan renang yang dapat membantu kita mengapungkan diri sewaktu berada di dalam air, terutama sekali untuk yang tidak tahu berenang. Alat yang dapat membantu kita mengapungkan diri adalah seperti pelampung, papan renang, dan juga pelampung lengan. Cuba bantu saya carikan pakaian yang sesuai untuk berenang. Cuba bantu saya carikan pakaian yang sesuai untuk berenang. Sebelum cikgu mengakhiri pelajaran hari ini, cikgu ingin mengingatkan semua murid supaya jangan lupa untuk buat dan siapkan kerja sekolah yang cikgu beri. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua kerana sudi bersama saya di sini. Selamat tinggal dan jumpa lagi.